Okey, cikgu akan sambung video yang seterusnya. Kali ini kita akan belajar cara nak cari nilai pemalasi dalam kameran tak tentu. Okey, jadi boleh refer kertas penerangan masing-masing, muka surat 11. Dekat situ ada contoh. Contoh tu dah berserta dengan jawapan. Jadi saya akan terus pergi kepada praktiskan diri untuk tunjuk kaedah dia macam mana. Okey. Praktiskan diri. (2.1.5). Okey. Okey, soalan dia adalah jika dy per dx sama dengan 3x kuasa 2 dan y sama dengan 6 apabila x sama dengan 1. Tentukan nilai bagi pemalasi. Okey. Jadi bila dapat soalan begini yang mana dia bagi dy dx, lepas tu dia suruh cari pemala, apa yang perlu kita buat pertama sekali adalah kita kamerkan nilai dy dx ni. Okey. Yang ini automatik dia tak jadi dy dx dah, dia jadi y. Y sama dengan kameran 3x kuasa 2 dx. Okey. Dx ni bermakna kita kamerkan terhadap x. So, kena letak dx kat hujung ni. Okey. Next. So, kita akan dapat y sama dengan 3x kuasa daripada 2 dia akan bertambah jadi 3 per dengan kuasa tu juga tadi 3 tambah c. Okey, sekarang ini kita boleh permudahkan. 3 bahagi 3 dapat 1. Bila kita potong macam ni, sebenarnya dia bukan terus terhapus. Nilai dia adalah 1. 1 darab dengan x kuasa 3, masih dapat x kuasa 3. So, nampak macam terhapus. Sebenarnya tak, kita darabkan. Okey, x kuasa 3 tambah c. Okey, lepas tu, next step. Dia kata dia nak cari nilai c ni kan. Okey, tengok balik soalan. Dia bagi y sama dengan 6. Jadi kita gantikan y ni dengan 6. Okey, y dengan 6. X sama dengan 1. X ni kita gantikan dengan 1. So, dia jadi 1 kuasa 3. Okey. Lepas tu, tambah c. Okey, 1 kuasa 3, kita dapat 1 juga. Jadi, kita pindahkan teruslah nilai 1 tu ke sini. Jadi, 6 tolak 1 sama dengan c. So, kita akan dapat c sama dengan 5. Okey. Bila kita dah dapat c sama dengan 5 ni, maksudnya persamaan y yang baru, ni persamaan y kan? Kita dapat. So, persamaan y yang baru adalah y sama dengan x kuasa 3 tambah 5. Bukan tambah c lagi dah, tambah 5. Okey, ini saya tunjukkan je lah. Tapi soalan ni dia nak cari sampai pemalasi sahaja. So, bila dah stop kat sini pun okey, terus settle lah kiranya. Okey. Okey, lagi satu bentuk soalan dia. Ini soalan yang pertama. Yang kedua tu dia bagi 4x tambah 3. Y sama dengan negatif 3 apabila x sama dengan negatif 1. Cari nilai x apabila y sama dengan 0. Okey, yang itu soalan kedua lah dy dx sama dengan 4x tambah 3 dia bagi. Y sama dengan negatif 3 apabila x sama dengan negatif 1.
Cari nilai X apabila Y sama dengan kosong. Okey. Yang ini dia tak minta cari C pula. Dia minta cari nilai X. Tapi masih sama. Step dia macam ni juga. Apa-apa kita kena cari C dulu. Okey. So, yang ni automatik kita ubah dia jadi Y. Okey. So, dia jadi Y sama dengan. Lepas tu kita kamirkan nilai 4X tambah 3 ni. dx. Okey. So, dia akan jadi 4X kuasa 2 per 2 tambah 3 dia akan jadi 3X. Lepas tu tambah C. Okay, next. Gantikan X sama dengan 1, Y sama dengan X dia sama dengan negatif 1 silap. Y sama dengan negatif 3. Okay, so ni jadi negatif 3. Ni 4 per 2 boleh pemudahkan. So, dia jadi 2 kat sini. 2X kuasa 2. 2. X pula kita gantikan dengan nilai ni negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 tambah 3. Ni pun ganti negatif 1. Tambah C. Okey. Okey, daripada sini. Apa yang boleh kita buat adalah. Selesaikanlah untuk cari nilai C. Okey, kita 2 kuasa negatif 1 kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2 dapat 1. 1 darab 2, 2. 2 tambah negatif 3 dapat negatif 1. So, negatif 1 bawa pergi sana jadi positif 1. Negatif 3 tambah 1 sama dengan C. So, kita akan dapat C sama dengan negatif 2. Okey, bila dah dapat negatif 2, maksudnya persamaan baru untuk Y adalah Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 3X. C tu dia jadi negatif 2. Tolak 2. Okey, ini adalah persamaan baru untuk Y. Okey, lepas tu rujuk balik soalan. Tadi dia kata cari nilai X apabila Y sama dengan kosong kan. Jadi kita jadikan sini Y kosong. Okey, ni kita salin balik. Tengok Y ni kita jadikan dia kosong. Sebab soalan dia minta cari nilai X apabila Y sama dengan kosong. Okey, nak cari X, yang ini kena tekan kalkulator. Okey, kena guna kalkulator saintifik. Siapa yang tak ada kalkulator saintifik dekat rumah, saya suggest pergi dekat Google Play Store, type kalkulator saintifik. Lepas tu ada keluar kalkulator saintifik plus apa ya, nanti saya share dekat description. Boleh download yang tu sangat berguna. Okay. Okay. So, siapa yang ada kalkulator tu, sekarang keluarkan kalkulator, tekan 2. Lepas tu tekan alpha. Lepas tu tekan tutup kurungan. Maksudnya untuk dapatkan nilai X tu. Untuk tulis X tu dekat kalkulator. Lepas tu tekan kuasa 2. Tambah 3 alpha. Tutup kurungan juga. Tolak 2. Okay, jadi korang akan dapat persamaan macam ni dekat kalkulator. Okay. Bila dah dapat macam tu, tekan shift. Lepas tu tekan calc. Calc ni maksudnya calculate lah. Lepas tu tekan sama dengan. Okay. Bila buat macam ni, dia automatik dapat jawapan untuk X. So, X yang pertama kita dapat apa? X kedua kita dapat apa? Itulah jawapan. Jawapan dia. Okay.
Okay. So, settle untuk soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, dalam kertas perangan tu, dia bagi fx. Okay, jangan risau. Fx tu maksudnya adalah y. Okay, fx tu sama dengan y. Kalau dia bagi dy per dx, kalau dia bagi f prime x, yang tu dy dx. Kalau rasa keliru, tukarkan terus siap-siap. Dalam soalan tu, potong fx ni, tulis atas dia y. Potong f prime x, tulis atas dia dy dx. Lepas tu refer balik soalan ni. Okay, kalau dy dx dia bagi, kita kena buat apa first? Kamirkan dy dx tu. Okay? Okay, so ini untuk cari nilai pemalasi. Praktiskan diri 2.1.5. Yang first saya dah terangkan. Yang kedua pun dah terangkan. Cuba buat yang ketiga. Okay. Seterusnya. Barulah kita masuk kepada kamiran tentu. Tadi tu dengan sebelum ni saya ajar semuanya kamiran tak tentu. Kamiran tak tentu macam yang saya cakap, dia tak ada nilai. Hujung dia mesti ada C. Kali ni kamiran tentu kita boleh tahu nilai dia berapa. Okay. So sekarang kamiran tentu untuk selesaikan masalah. Okay, ni boleh rujuk muka surat 15. Oh ya, tadi saya tertinggal. Tadi kan saya dah ajar cara nak cari C. Lepas tu daripada C tu kita boleh dapatkan persamaan Y kan. Sebabnya Y kat atas ni, yang kita kamirkan tu sebenarnya adalah Y, nilai Y. Kita kamirkan daripada dy dx. Okay, daripada dy dx tu kita dapat nilai Y. Tapi ada C. Tapi bila kita dah cari C, kita boleh gantikan semula C tu dalam persamaan ni. So kita dapatlah nilai Y dia yang sebenar apa. Okay. Dekat muka surat 12 dan 13 ada soalan berkaitan dengan cari pemalasi dengan juga cari persamaan untuk sesuatu lengkung. Okey, persamaan lengkung tu maksudnya Y lah. Y yang ni. Jadi dah boleh buat juga untuk praktis sendiri 2.1.6. Muka surat 12 dengan 13. Okey. Kaedah dia sama je. Kita cari C, lepas tu kita gantikan C tu balik dalam Y. Dapatlah persamaan. Inilah persamaannya. Okey. Ni persamaan lengkung. Sama juga yang ni. Ni adalah persamaan lengkung. Nilai Y tu adalah persamaan lengkung. Okey. Okey, sambung semula yang kamiran tentu tadi. Muka surat 15. Rujuknya dalam kertas penerangan masing-masing. Okey, formula asas untuk kamiran tentu ni, ataupun bentuk asas dia yang korang semua perlu tahu. Dia kamirkan daripada A sampai B. Untuk nilai fx dx, kita akan dapat f dalam kurungan B tolak f dalam kurungan A. Okey, rumus ni pun ada dekat muka surat 15. Okey, dan akan diberi juga, jangan risau. Maksud dia adalah bila kita kamirkan daripada A sampai B untuk sesuatu fungsi terhadap X, fungsi tu kita kena gantikan dulu dengan nilai B ni. Kemudian kita kena tolak dengan fungsi yang telah digantikan dengan nilai A. Okey, caranya adalah macam ni. Saya rujuk contoh dalam kertas penerangan juga. Okey. Kamiran yang pertama
Kameran daripada 2 sampai 4 untuk 4 dx. 4 ni nilai fungsi yang diberilah. Okey. Okey. Cara nak selesaikan dia adalah 4 ni kita akan dapat 4x. Ada C ke? Tak ada C dah sebab bila kita dah bila dia dah tentukan nilai dia daripada berapa sampai berapa, dah tak ada C dah. Okey. Terus je buat macam ni. Okey. 4 ke atas, 2 dekat bawah. Maksudnya, first kali kita akan gantikan nilai X ni dengan 4. Ikut formula ni semula. Okey. Dah dapat tu, kita kena gantikan dengan nilai yang first, kemudian tolak dengan nilai yang kedua. Nilai yang first tu adalah nilai yang atas. Ingat jangan terbalik. Nanti kalau tidak dapat negatif. Okey. Tolak 4 kurungan 2. So, kita akan dapat 16 tolak 4 darab 2, 8. Okey, jadi jawapan dia adalah 4. Okey. Macam tu. Ingat 4x tak ada tambah C dah. Sebabnya kita dah tentukan nilai dia daripada berapa sampai berapa. Terus buat square bracket macam ni. Kemudian letakkan balik nilai yang dia bagi tu 4 kat atas. So 4 kat atas, 2 kat bawah. Jadi 2 kat bawah sini. Kemudian kita gantikan satu persatu. Mula-mula x tu kita gantikan dengan nilai 4. Kemudian kita tolakkan pula. X tu gantikan dengan 2. Kemudian selesaikan. Final answer memang dalam bentuk angka. Macam ni. Okay. Okey, yang kedua. Okey. Kameran daripada 1 sampai 2 untuk x kuasa 2 dx. Jadi nak selesaikan dia, x kuasa 2 ni dia akan jadi x kuasa 3 per 3. Tak ada tambah C terus tutup kurungan macam ni. 2, 1. Okey, lepas tu x ni kita gantikan dengan nilai 2. Dia jadi 2 kuasa 3 per 3 tolak 1 kuasa 3 per 3. Jadi kita akan dapat jawapan 2 kuasa 3 adalah 8 per 3. Tolak 1 kuasa 3 adalah 1 per 3. Okey, jawapan akhir kita akan dapat 7 per 3. Okey, macam tu. Sebenarnya kameran tentu ni, kita selesaikan untuk dua perkara. First, kita boleh cari luas. Okey. Kita boleh cari luas, kita boleh cari juga isi padu. Jadi, yang saya terangkan ni adalah untuk luas. Okey, luas. Okey. Untuk isi padu pula. Okey, untuk isi padu. Oh, kejap lagi satu. Saya tunjuk contoh lagi satu. Lagi satu contoh. Contoh yang ketiga saya tunjuk. Kameran daripada 1 sampai 3. Untuk 3x tambah 2 per x kuasa 2 dx. Sama je, saya ambil daripada kertas penerangan juga. Sebab itu, apa-apa mesti rujuk kertas penerangan. Okey. Selesaikan 3x, dia jadi 3x kuasa 2 per 2. Tambah yang ini. Soalan dia akan jadi x tu bawa naik ke atas. So, dia jadi 2x kuasa negatif 2. Jadi, ini yang kita kena kamirkan. Ni So, kamirkan 2x kuasa negatif 2. Kita akan dapat 2x kuasa negatif 2 tambah 1 berapa? Dapat negatif 1 kan. So, kat sini negatif 1 per dengan negatif 1. Tutup kurungan. Buat 3. Buat 1 sini. Okey, lepas tu tengok ni tambah dengan tolak kan. Ada dua operasi. So, tambah tolak jadi tolak.
Ni 3/2 ni kekalkan je. X kuasa 2. Tolak. Okey. 2. X kuasa negatif 1 ni, kita tak mahu ada negatif 1. Sebab nanti kalau kita nak ganti nilai, kita nak tekan kalkulator, payah kan. Kita turunkan semula. So, dia akan jadi 2/X. Dia jadi 2/X kuasa 1. Tapi saya tak tulis lah kuasa 1 tu . Okey, tutup kurungan. 3, 1. Okey, first. Ganti semua nilai X ni dengan 3. So, dia akan jadi 3/2. 3 kuasa 2 tolak 2/3. Okey, ni nilai yang pertama. Kemudian tolak dengan nilai yang kedua, kita gantikan dengan 1 pula. 3/2. 1 kuasa 2 tolak 2/1. Okey. Okey, lepas tu tekan kalkulator. Selesaikan. Tengok dapat berapa jawapan dia. Okey. Cuba kira. Okey. Okey. Jawapan dia saya akan tulis dekat description. So, boleh semak nanti. Okey, next. Ini pun luas juga. Okey, macam mana nak tahu isi padu, cikgu? Okey, isi padu, formula dekat depan dia ada pi. Okey. Kalau luas tak ada pi kan. Okey, isi padu dia ada pi. Tapi cara dia sama juga. Okey. Jadi, saya akan tunjukkan. Next adalah untuk isi padu.